Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 7 dari Kuliah 2 bagi kos Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah akan membentangkan tentang pantang larang dalam adat Melayu dan penghayatannya bagi subjek UTC 1012. Sebagai pengenalan, tugasan kami ini merupakan satu kajian tentang pantang larang dalam adat Melayu dan penghayatannya serta kerelevanan pantang larang tersebut pada zaman sekarang. Pantang larang mempunyai nilai yang amat tinggi di mana ia merupakan salah satu warisan budaya masyarakat terdahulu dan wujud sebelum zaman moden. Tugasan kami ini akan memperlihatkan tentang pengetahuan, penghayatan dan aplikasi masyarakat Melayu moden tentang pantang larang. Bagi permasalahan dalam kajian kami, masyarakat Melayu moden seperti sudah kurang menghayati dan mengamalkan sesetengah budaya dan etika. Menurut Haryati Arifin pada tahun 2016, beliau mengatakan bahawa masyarakat kini seperti kelihatan selesa dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak beradab. Ini menunjukkan bahawa kurangnya penghayatan terhadap etika yang diwariskan oleh masyarakat Melayu terdahulu di mana mereka mempunyai budi bahasa yang sangat tinggi. Pantang larang juga termasuklah dalam etika dan budaya yang kurang diterapkan dan diamalkan oleh masyarakat zaman sekarang. Seterusnya kita masuk kepada objektif kajian. Objektif yang pertama ialah untuk mengkaji tahap pengetahuan dan juga penghayatan pantang larang masyarakat Melayu dalam kalangan belia kini. Objektif yang kedua pula untuk menganalisis kebijaksanaan dan kreativiti orang Melayu dalam mencipta pantang larang. Objektif yang ketiga ialah untuk menganalisis relevansi pantang larang Melayu dalam masyarakat moden. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan lokasi kajian kami. Kami telah menjalankan kajian kami di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Negeri Sembilan dan kajian ini dilakukan ke atas para pelajar tahun 1 di universiti ini. Mengapa kami memilih lokasi ini adalah untuk penyelidik tahap pengetahuan pantang larang adat Melayu dalam masyarakat, terutamanya golongan belia. Dengan menjalankan kajian di sini, banyak maklumat yang telah diperoleh untuk dianalisis bagi kegunaan kami semasa menjalankan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Nazira binti Muhammad Nazir. Nama matrik saya 121240. Okey, dalam kajian kami ini, beberapa batasan skop kajian telah ditetapkan. Yang pertama, tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi tahun 1 Universiti Sains Islam Malaysia dari pelbagai bidang pengajian. Yang kedua, terbatas kepada teori dan konsep pantang larang serta pelaksanaan dan penghayatannya. Yang ketiga, terbatas kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui kefahaman pengetahuan mereka dalam pantang larang dalam adat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahiman Nazihah binti Muhammad Usaini dan saya akan menerangkan tentang bahagian pertama di dalam kajian literatur iaitu maksud ataupun definisi pantang larang. Menurut Efrizal Amarullah Syam 2011, pantang larang secara ringkas yang bermaksud suatu yang digunakan untuk melarang perbuatan yang melanggar adat istiadat dan agama. Ia juga bertujuan untuk memelihara adat dan tradisi sebuah masyarakat dan ia dianggap norma yang memandu sebuah masyarakat dalam melakukan apa-apa tindakan. Manakala menurut Ani Haji Umar 2014, pantang larang adalah suatu kepercayaan yang berkaitan dengan budaya dan adat warisan Melayu dan ia diwariskan melalui lisan. Secara segi aspek adat Melayu, menurut A. Marzali, adat ini merupakan suatu arahan ataupun suatu panduan yang telah dilazimi sejak dahulu lagi oleh masyarakat Melayu untuk mengatur tingkah laku masyarakat supaya kehidupan masyarakat lebih aman, lebih harmoni, lebih tertib. Dan daripada menurut R&B John pula, adat ini merupakan wahana untuk mewujudkan satu ruang kerana masyarakat Melayu ni mempunyai perbezaan dari segi kefahaman, pengetahuan. Jadi adat ini akan memupuk nilai-nilai murni dan menghilangkan nilai-nilai yang buruk. Lepas mengenai kreatifan orang Melayu dalam penciptaan pantang larang, menurut kajian Ani Haji Umar, analisis daripada teori perspektif teori SPB4K iaitu teori pemikiran, teori sistem pemikiran bersepadu 4K iaitu teori pemikiran dari segi rohani, lahiriah, kesaintifikan, logik dan pemikiran kreatif ataupun lateral. Dalam kajian ini membicarakan perihal
pantang larang adat Melayu yang masih relevan dan patut diamalkan. Dan dalam kajian ini juga membincangkan dua aspek utama, pantang larang yang berkaitan dengan keluarga ataupun sosial dan moral, dan pantang larang yang berkaitan dengan kesihatan dan penyakit. Bagi metodologi kajian, kami telah menggunakan metod atau kaedah kuantitatif iaitu dengan mengedarkan borang soal selidik menggunakan Google Form kepada para pelajar tahun 1 USIM. Dengan menggunakan metod ini, kami boleh mengumpul maklumat dan data sebagai analisis untuk kajian kami. Selain itu, tujuan kami menggunakan metod ini adalah untuk mengkaji dan mendapatkan maklumat untuk objektif kajian kami iaitu tentang tahap pengetahuan, pelaksanaan dan penghayatan pantang larang Melayu dalam masyarakat kini terutamanya pelajar tahun 1 USIM. Bahagian seterusnya adalah latar belakang ataupun konsep kajian. Bahagian pertama di dalam analisis dapatan kajian. Seperti yang kita semua maklum, masyarakat Melayu dahulu sangat terkenal dengan ketinggian nilai, budaya, etika dan adab yang tergambar di dalam pergaulan dan perbuatan seharian mereka. Antara budaya yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dahulu maupun kini adalah pantang larang. Di antara contoh pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu adalah larangan duduk di atas bantal, larangan memasak sambil menyanyi, larangan anak perempuan yang belum berkahwin dari duduk di muka pintu dan pelbagai lagi. Bahagian seterusnya adalah tahap pengetahuan dan penghayatan pantang larang Melayu. Menurut soal selit yang telah kami sebarkan, apabila ditanya kepada responden adakah mereka mengetahui dan mengamalkan pantang larang dalam kehidupan mereka, 80% daripada mereka menyatakan mereka mengetahui pantang larang, manakala 72.5% menyatakan mereka masih mengamalkan sebahagian pantang larang dalam kehidupan harian mereka. Di antara pantang larang yang paling banyak disebut adalah larangan duduk di atas bantal, larangan memasak sambil menyanyi, larangan membazirkan nasi dan lain-lain. Dan kami dapat lihat melalui soal selit ini, sebahagian besar responden mengamalkan pantang larang ini dengan kefahaman yang baik tentang hikmah, sebab ataupun manfaat di sebalik pantang larang ini. Contohnya pantang larang duduk di atas bantal. Responden menyatakan bahawa kerana bantal adalah tempat letaknya kepala dan kepala adalah tempat simpannya khazanah ilmu, maka tidaklah sopan untuk kita duduk di atas tempat di mana kita meletakkan kepala kita. Ini sebenarnya menunjukkan tahap penghayatan dan pengetahuan yang agak baik tentang pantang larang dalam kalangan responden kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atik Saifullah bin Rosli, nombor matrik 12122404. Saya ingin menerangkan tentang kreativiti masyarakat Melayu pada zaman dahulu dalam penciptaan pantang larang. Berdasarkan data dari responden yang kami telah kaji, 100% daripada mereka bersetuju bahawa orang Melayu dahulu kreatif dalam mencipta pantang larang. Selain daripada persetujuan mengenai kreativiti orang Melayu dalam pantang larang, seramai 7.8% dari responden bersetuju bahawa masyarakat Melayu dahulu kreatif dalam penciptaan pantang larang ini kerana ingin menerapkan nilai-nilai murni dalam diri keluarga dan masyarakat. Manakala 25.5% dari responden berpendapat dan bersetuju bahawa kreativiti orang Melayu dalam penciptaan pantang larang ini adalah kerana mereka menggunakan pantang larang sebagai medium untuk memberi nasihat. Sebagai contoh, larangan kepada anak-anak perempuan yang belum berkahwin untuk duduk di muka pintu atau larangan menyanyi sambil memasak boleh membawa kepada sesuatu keburukan, menunjukkan bahawa masyarakat Melayu kuat penghayatan dalam menerapkan nilai-nilai kesopanan dan etika sejajar dengan ajaran Islam yang telah diterapkan oleh ulama-ulama, yang juga menitik beratkan akhlak yang baik dan kesopanan dalam kehidupan kita. Jadi, tambahan lagi, seramai 66.7% responden bersetuju dengan kedua-dua sebab di atas. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa penerapan nilai murni ini sebagai medium untuk menasihati, mendorong kepada penciptaan pantang larang yang cukup kreatif. Sebagai kesimpulan, belia kini menunjukkan tahap penghayatan yang baik dan belia-belia tahun 1 di USIM menunjukkan tahap penghayatan yang sederhana baik di sebalik penciptaan pantang larang ini. Terima kasih. Seterusnya, bagi kerelevanan pantang larang dalam adat Melayu zaman sekarang,
sebanyak 76.5% responden dalam kalangan pelajar tahun 1 USIM telah bersetuju bahawa pantang larang masih signifikan dan masih diamalkan sehingga ke hari ini. Maka dengan itu dapatlah kami simpulkan bahawa melalui hasil dapatan kajian kami ini, pantang larang masih dianggap relevan dan signifikan dan juga masih diamalkan oleh masyarakat zaman kini sama ada secara langsung atau tidak langsung, meskipun pantang larang ini tidaklah dibukukan secara besar-besaran. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, kami mendapati bahawa tak dapat dinafikan lagi pantang larang Melayu ini memberikan implikasi yang sangat positif kepada masyarakat. Pertama sekali, dapat kita lihat implikasinya dari segi menjaga tingkah laku dan adab. Dan yang kedua, untuk menjaga kesejahteraan diri agar kita, masyarakat Melayu, dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin dan beretika. Seterusnya, cadangan kami agar pantang larang Melayu ini dapat diteruskan supaya ia lebih dikenali dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada golongan muda. Kami juga mencadangkan agar selepas ini lebih banyak kajian yang dijalankan tentang masyarakat-masyarakat lain di Malaysia dan sebab pantang larang tersebut diwujudkan kerana kami percaya bahawa masyarakat lain seperti masyarakat Cina, India mempunyai kekreatifan sendiri dalam mewujudkan pantang larang mereka. Kesimpulannya, dapatlah kita lihat kreativiti dan juga kebijaksanaan orang Melayu dahulu atau orang tua-tua zaman dahulu dalam mencerita pantang larang yang mempunyai maksud tersirat dan juga nasihat yang dapat memberi kesan positif ataupun dapat memberi pengajaran kepada anak muda pada hari ini untuk terus mengamalkan ataupun untuk terus menghayati dan juga mewarisi pantang-pantang tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa pantang larang ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat pada zaman dahulu serta memberi implikasi yang positif dalam mewujudkan masyarakat Melayu yang berdisiplin, masyarakat Melayu yang bersopan santun dan juga masyarakat Melayu yang mengamalkan adab dalam kehidupan seharian mereka pada hari ini. Seterusnya, ini merupakan lampiran yang menunjukkan sedikit gambar-gambar contoh pantang larang Melayu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini dan juga beberapa data yang kami dapat hasil daripada soal selidik. InsyaAllah itu sahaja daripada kami. Jika ada pertanyaan, boleh tanya. Perkahwinan merupakan satu hubungan di antara lelaki dan perempuan bergantung kepada agama, adat dan masyarakat. Mengikut agama Islam, perkahwinan merupakan mengikut syariat Islam melalui akad nikah yang sah. Dari segi budaya, perkahwinan juga mengubah taraf dan kedudukan seseorang itu. Sistem kekerabatan di Malaysia juga mempunyai adat dan cara mereka yang tersendiri dalam aspek perkahwinan. Sebagai contoh, adat pepatih tidak membenarkan perkahwinan sesama suku. Harta pusaka pula ialah segala kepunyaan si mati sewaktu dihidup yang ditinggalkan kepada warisnya, tidak kira harta benda dan apa yang dimiliki oleh si mati. Di dalam adat pepatih, harta milik keluarga hanya diberikan atau dibahagikan kepada anak perempuan yang diwarisi oleh ibu. Harta pusaka merupakan milik suku. Manakala di dalam adat Temenggung, harta merupakan milik individu dan dibahagikan mengikut undang-undang Islam. Permasalahan kajian kami yang pertama ialah mengkaji sistem undang-undang adat dan undang-undang Islam. Sistem undang-undang adat pepatih dan undang-undang Islam merupakan permasalahan kajian ini. Hal ini kerana konsep pembahagian harta dan perkahwinan adat pepatih berbeza dengan undang-undang Islam. Dalam adat pepatih, harta pusaka diberikan kepada keturunan perempuan. Sistem undang-undang adat Temenggung pula mempunyai banyak persamaan dengan undang-undang Islam. Sebagai contoh, pembahagian harta kepada keturunan lelaki. Seterusnya, perbandingan pengamalan sistem kerabat dalam kalangan masyarakat. Dalam kalangan masyarakat Malaysia, hanya Negeri Sembilan yang mengamalkan sistem kerabat matrilineal. Hal ini secara tidak langsung menjadi perbandingan di kalangan masyarakat kerana perbezaannya yang ketara dengan masyarakat lain yang mengamalkan sistem kerabat patrilineal. Akhir sekali, adakah sistem ini masih sesuai untuk diperhatikan pada masa sekarang? Wujud satu persoalan tentang kedua sistem kekerabatan ini sama ada ia masih sesuai dipraktikkan pada masa sekarang atau tidak. Oleh itu, dalam laporan ini kami merungkaikan tentang isu ini.
Objektif penyelidikan kajian yang pertama kami ialah mengkaji sejarah dan latar belakang matrilineal dan patrilineal. Yang kedua, mengkaji dan mengenali perbandingan di antara konsep sistem matrilineal dan patrilineal. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan di antara undang-undang Islam dan dua jenis kekerabatan di Malaysia. Dan yang keempat, mengenal pasti sama ada adat Temenggung dan adat pepatih relevan atau tidak untuk dipraktikkan pada hari ini. Lokasi kajian kami ialah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Namun begitu, atas faktor isu pandemik yang tercetus di Malaysia, kami melakukan kajian laporan tugasan ini secara atas talian bersama. Skop kajian. Target kami adalah pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Secara keseluruhan, terdapat 9 soalan yang perlu dijawab oleh responden. Kami juga meletakkan beberapa soalan berkenaan adat pepatih dan adat Temenggung di dalam tinjauan tersebut. Dan kami memfokuskan tentang perkahwinan dan pembahagian harta yang juga selari dengan kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Nafisa binti Badu Hisham, nombor matrik 1212417. Kita teruskan dengan pembentangan kajian literatur. Berdasarkan kajian lepas yang dianalisis oleh kami dalam artikel Harun pada tahun 1989, kami mendapati bahawa adat resam tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat sama ada baik atau buruk. Termasuklah adat yang menjadi kebiasaan kepada masyarakat tersebut. Adat adalah sebuah undang-undang yang mengawal tingkah laku masyarakat dan kemudian membentuk perlembagaan kerajaan bagi mengukuhkan sistem perundangan dalam sesebuah masyarakat itu. Kajian yang seterusnya adalah Amrah Azhar pada tahun 2010. Kami mendapati dalam artikel ini, adat pepatih ini diwariskan mengikut nasab ibu yang membawa maksud anak perempuan diberikan keutamaan dalam pewarisan harta. Pewarisan harta ini adalah berbentuk harta warisan tanah yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tujuan diberi harta warisan tanah ini kepada perempuan adalah demi menjaga maruah anak perempuan. Mereka tidak perlu menggandai maruah semata-mata untuk mendapat tempat tinggal. Dalam kajian ini juga mengatakan bahawa adat Temenggung diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan Nanning di Melaka. Kebiasaannya kita hanya mengetahui bahawa adat pepatih ini diamalkan di Negeri Sembilan sahaja. Dan yang terakhir, dalam kajian Rashid Muhammad Idris pada tahun 2013, kami dapati bahawa adat Temenggung ini sebenarnya berasal daripada adat pepatih. Terdapat perbezaan yang jelas dalam adat Temenggung, iaitu adat Temenggung lebih mementingkan lelaki berbanding perempuan dalam pewarisan harta. Hal ini kerana seseorang lelaki ini mempunyai tanggungjawab yang lebih banyak berbanding perempuan. Apabila mereka sudah meningkat usia, lelaki perlu memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya, serta lelaki juga perlu menunaikan tanggungjawab kepada ibu bapa mereka walaupun sudah mendirikan rumah tangga. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Kajian atau pendidikan yang digunakan oleh kami adalah menggunakan kaedah Google Form sebagai alternatif untuk melakukan kajian dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kuantitatif iaitu melalui ujian dan soalan selidik, dan untuk kaedah kualitatif ialah dengan hanya menggunakan kaedah temu bual. Membolehkan kami membuat soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk tugasan kami. Responden soal selidik ini adalah penting bagi memenuhi keperluan kajian kami. Dengan menggunakan kaedah Google Form ini, dapat membantu kami membuat kajian masa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, memandangkan kami tidak digalakkan untuk melakukan aktiviti luar dan juga dapat menjimatkan kos perbelanjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rabiatul Adawiah binti Muhammad Ishamuddin, nombor matriks 1212418. Dan sekarang saya akan menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang adat pepatih dan adat Temenggung. Pertama, adat pepatih. Adat pepatih dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang, dan adat ini dibawa oleh Datuk Perpatih daripada Alam Minangkabau, dan adat ini dibawa ke Negeri Sembilan dan juga sebahagian daripada Nanning di Melaka. Dan selain itu, adat pepatih ni dia bersifat demokrasi kerana pemilihan pemimpin itu dilakukan oleh semua pihak daripada lapisan paling bawah ke lapisan paling atas. Dan yang paling signifikan dalam adat pepatih ini ialah sistem kekerabatan bersifat matrilineal ataupun melebihkan nasab belah ibu. Dan yang kedua, adat Temenggung. Adat Temenggung
diasaskan oleh Datuk Ketemanggungan. Dan juga adat Temenggung ini dia berasal daripada Palembang. Dibawa masuk ke semua negeri-negeri tanah Melayu yang lain kecuali Negeri Sembilan dan Naning itu tadi. Dan selain itu, adat Temenggung ni dia pada awalnya dipengaruhi oleh adat Pepatih. Sebab adat Pepatih ni dibawa lebih awal daripada adat-adat yang lain. Setelah datangnya Islam tersebar di tanah Melayu, dan kita dapat lihat adat Temenggung ni banyak dipengaruhi oleh adat Islam itu sendiri. Kemudian sistem pemerintahan dalam adat Temenggung ini bersifat autokrasi. Sistem autokrasi ini ialah raja berkuasa mutlak dan turut mengamalkan konsep daulat dan derhaka. Jadi adat Temenggung ini bersifat patrilineal, iaitu melebihkan kepada jurai lelaki dan bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Fatih Nasuha binti Muhammad Sahidan, nombor matrik 1212415. Seterusnya, saya akan membentangkan perbezaan-perbezaan konsep antara dua adat ini dari segi perkahwinan dan kekeluargaan serta dari segi pewarisan harta. Yang pertama, perkahwinan dan kekeluargaan. Bagi adat Pepatih, perkahwinan yang melibatkan suku atau perut yang sama adalah dilarang kerana mereka menganggap perempuan atau lelaki yang sesuku atau seperut sebagai saudaranya. Jika ianya dilakukan, kedua-dua belah pihak akan kehilangan hak asal. Perempuan akan hilang hak untuk mewarisi harta pusaka, manakala lelaki akan hilang hak untuk menyandang jawatan. Yang kedua, tempat kediaman pasangan berada di kawasan ibu si isteri. Si lelaki akan meninggalkan kampung halamannya dan menetap di kawasan ibu si isteri yang kemudian akan mengusahakan tanah keluarga isterinya. Yang ketiga, keturunan dikira melalui nasab ibu. Kerana adat ini memberikan keistimewaan kepada perempuan yang melahirkan anggota-anggota masyarakat yang juga dianggap sebagai bonda kandung. Adat Temenggung dibenarkan dengan sesiapa selagi tidak melanggar hukum syarak seperti larangan berkahwin dengan orang yang mempunyai pertalian darah, seperti perempuan yang bersaudara, orang yang bukan Islam dan saudara sepersusuan. Yang kedua, tempat kediaman pasangan di kawasan keluarga si suami. Si isteri akan mengikut suaminya untuk menetap bersama. Yang ketiga, keturunan dikira melalui nasab bapa. Kerana lelaki mempunyai peranan serta tanggungjawab yang besar dalam sesebuah keluarga. Dari segi pewarisan harta pula, adat Pepatih yang pertama, harta pusaka diwarisi oleh pihak perempuan supaya kehormatan dan maruah kaum wanita adat Pepatih sentiasa terjaga. Yang kedua, harta sepencarian dibahagikan mengikut hukum faraid yang bertepatan dengan hukum syarak. Bagi adat Temenggung pula, yang pertama, harta pusaka diwarisi oleh pihak perempuan dan lelaki kerana mereka menganggap kedua-dua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, berdasarkan undang-undang Islam, anak lelaki akan mendapat 2/3 daripada harta pusaka manakala anak perempuan pula sebanyak 1/3. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Khadijah dan sahabat-sahabat semua. Nama saya Muhammad Syamiaki Bashar Rizwan. Nombor matrik saya 1212413. Pada hari ini, saya mahu membentangkan mengenai hubungan dua jenis adat, iaitu adat Pepatih dan adat Temenggung dengan undang-undang Islam dari aspek perkahwinan dan pewarisan harta. Baik, pertamanya, hubungan di antara adat Pepatih dan undang-undang Islam. Dari aspek perkahwinan, masyarakat yang mengamal adat Pepatih tidak dibenarkan mengahwini sesama suku mereka kerana ia dianggap sebagai saudara. Mereka hanya dibenarkan mengahwini orang yang luar suku daripada suku mereka, manakala dalam Islam, selagi ia tidak melanggar hukum syarak, dia boleh dikahwini. Kedua, dari aspek pewarisan harta, pengagihan harta pusaka dari adat Pepatih lebih mengutamakan dan melebihkan anak perempuan dalam agihan seperti pemberian tanah adat, kontra dengan ajaran Islam. Anak lelaki akan mendapat kadar yang lebih banyak iaitu 2/3, bagi anak perempuan pula 1/3. Boleh disimpulkan bahawa terdapat perbezaan dalam pengamalan adat Pepatih dengan ajaran Islam. Namun, adat Pepatih juga ada mengikut satu asas dari adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang mana mereka tetap mengikut syarak. Tidaklah seperti apa yang dianggap oleh masyarakat Islam yang lain. Seterusnya, hubungan di antara adat Temenggung dan undang-undang Islam. Dari aspek perkahwinan, adat ini membenarkan perkahwinan dengan sesiapa saja mengikut hukum syarak, sama seperti apa yang diajar di dalam Islam. Tambah itu, larangan perkahwinan dengan orang yang mempunyai pertalian darah, perempuan yang bersaudara, orang yang bukan beragama Islam dan lain-lain juga diamalkan oleh adat Temenggung dan agama Islam itu sendiri. Dari aspek pewarisan harta, sama saja dengan konsep hukum faraid.
anak lelaki berhak mewarisi harta lebih banyak daripada perempuan, iaitu 2/3 bagi anak lelaki dan selebihnya bagi anak perempuan. Oleh itu, terdapat banyak saling kait di antara adat temenggung dengan undang-undang Islam, kerana adat ini dipengaruhi oleh hukum syarak dengan aliran mazhab Syafi'i. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ira Izainura binti Ahmad Jofi, nombor matrik 1212414. Pada hari ini, saya akan menjawab satu persoalan yang sering muncul jika bercakap tentang adat, iaitu adakah adat masih relevan untuk dipraktikkan pada hari ini? Pada hari ini, kami hanya memfokuskan kepada dua adat, iaitu adat temenggung dan juga adat pepatih. Pada hari ini, jika kita lihat, adat pepatih segelintir kecil mereka masih melakukan atau mengamalkan adat mereka, namun disesuaikan mengikut zaman moden ini. Namun, segelintir besar mereka juga telah meninggalkan adat yang telah lama diperkenalkan dan diamalkan oleh nenek moyang mereka. Atas faktor ia telah ketinggalan zaman atau dengan mengamalkannya amat melecehkan. Kemudian, bagi adat temenggung pula, pada hari ini tiada apa-apa konflik atau percetusan yang berlaku. Hal ini kerana adat tersebut dipengaruhi oleh hukum syarak dengan aliran mazhab Syafi'i. Jadi ia masih dipraktikkan sehingga pada hari ini. Kesimpulannya, bagi persoalan adakah adat ini masih relevan? Jawapannya, ya, ia masih relevan kerana setelah dikaji, punca mereka tidak mempraktikkannya adalah kerana ia melecehkan. Jadi, soalannya ialah adakah ia masih relevan atau tidak? Jawapannya, adat itu masih relevan untuk dipraktikkan dan diamalkan sehingga pada hari ini. Kesimpulannya, adat lambang kepada sesebuah masyarakat bahawa wujudnya masyarakat yang mempunyai kehidupan yang teratur dan sistematik. Perbezaan adat bukanlah menunjukkan berlakunya kecacatan dalam sesuatu organisasi masyarakat, malah ia merupakan satu keunikan dan keistimewaan bagi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Al-Qadir bin Muhammad Zulkarami, nombor matrik 1212424. Pada hari ini, kumpulan kami, kumpulan 10, akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Kesan Pengaruh Islam Terhadap Adat Melayu. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, adat bermaksud peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat, sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Manakala perkataan adat itu sendiri diambil daripada istilah Arab yang bermaksud kebiasaan. Peradaban Melayu mempunyai keunikan tersendiri di mana asas adatnya terbina berdasarkan kepercayaan dan agama. Ini bermaksud kepercayaan mempengaruhi amalan adat di dalam kehidupan masyarakat Melayu. Adat Melayu pada asalnya sebelum kedatangan Islam mempunyai ciri kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana kepercayaan ini ialah mempercayai bahawa setiap sesuatu mempunyai roh ataupun semangat. Ini memberi kesan di dalam amalan dan kepercayaan masyarakat Melayu seperti amalan pemujaan pantai dan kepercayaan semangat atau roh. Contohnya, sebelum masuk hutan kita meminta izin kepada datuk ataupun semangat supaya diberikan keselamatan. Seterusnya, ini menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Melayu. Kepercayaan ini dikuatkan lagi dengan pencampuran pengaruh dan kepercayaan Hindu dan Buddha. Pengaruh dan Hindu dan Buddha tidak bercanggah dengan kepercayaan animisme masyarakat asal masyarakat Melayu, maka ia menguatkan lagi kepercayaan tersebut. Oleh itu, fokus kajian kami adalah untuk mengkaji kesan pengaruh Islam terhadap adat Melayu dan memahami perubahan dari segi adat yang berlaku di dalam peradaban Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Akilah binti Nur Zaidi alias Nur Azizi, nombor matrik 1212425. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian, tujuan kajian, objektif kajian, skop kajian serta lokasi kajian. Permasalahan kajian yang pertama adalah apakah kesan pengaruh Islam terhadap adat Melayu, dan permasalahan kajian yang kedua adalah apakah perubahan yang berlaku setelah wujudnya penyerapan ajaran Islam terhadap adat Melayu. Seterusnya adalah tujuan kajian. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji pengaruh Islam terhadap adat Melayu. Oleh itu, kami telah menetapkan dua objektif kajian untuk mencapai tujuan kajian ini.
Kedua-dua objektif kajian ini adalah berdasarkan dua permasalahan kajian yang telah disebut. Objektif pertama kajian adalah untuk mengkaji pengetahuan responden terhadap kesan pengaruh Islam terhadap adat Melayu. Manakala objektif kajian yang kedua adalah untuk mengkaji pengetahuan responden dan juga pemahaman responden terhadap perubahan yang disebabkan oleh ajaran Islam terhadap adat Melayu. Bahagian yang seterusnya adalah lokasi kajian. Lokasi kajian yang telah dipilih untuk menjalankan kajian ini adalah University Sains Islam Malaysia. Manakala untuk skop kajian, skop dan tumpuan kajian ini telah ditumpukan kepada pelajar tahun 1 Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah bagi Fakulti Syariah dan Undang-Undang di University Sains Islam Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Nur Aina binti Tuan Muhammad Zaidi, nombor matrik 1212422. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian kajian literatur iaitu pendapat para pengarang. Pendapat yang pertama daripada Nur Azmi Kuntum, beliau mendapati bahawa kepercayaan sebelum datangnya Islam, kepercayaan di alam Melayu dipengaruhi oleh unsur-unsur Buddha, Hinduism dan animisme. Manakala dari segi ilmu pengetahuan, mereka dipengaruhi oleh unsur-unsur mitos, khurafat dan kisah-kisah dongeng yang membawa kepada imajinasi dan fantasi. Kemudian, alam Melayu selepas kedatangan Islam pula, mereka telah datangnya satu kepercayaan iaitu kepercayaan kepada agama Islam. Kemudian, pengaruh Islam telah mengubah ilmu pengetahuan iaitu kesusastraan Melayu yang sebelum ini dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu telah berjaya diislamisasikan. Antara contoh kesusastraan Melayu ialah Hikayat Indrajaya kepada Hikayat Syahi Mardan. Seterusnya, pendapat yang kedua daripada Masyitah Sulaiman, beliau menyatakan kesan proses Islamisasi terhadap alam Melayu. Islamisasi memberi impak yang besar pada perubahan budaya dan gaya hidup masyarakat Melayu. Berlakunya juga peningkatan ilmu pengetahuan yang berlandaskan agama Islam. Juga terdapat pengeluaran karya-karya dalam bentuk sastera falsafah, kalam dan tasawuf. Seterusnya, pendapat yang ketiga iaitu daripada Ali Muhammad, beliau juga menyatakan kesan proses Islamisasi terhadap alam Melayu. Yang pertama, dari segi ilmiah dan saintifik, mereka telah mula menolak kepercayaan yang berunsurkan tahyul. Dan juga ilmu-ilmu kini berciri-cirikan nilai-nilai Islamik. Kemudian, nilai-nilai Islami itu telah diberi pendedahan kepada semua golongan seperti raja-raja, para kerabat pembesar dan semua golongan rakyat jelata. Dari segi kebudayaan pula, masyarakat Melayu telah mula mengadaptasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan harian. Dan seterusnya, penyebaran Islam telah mula disebarkan secara meluas dan dibantu oleh para ulama dan pendakwah Islam. Akhir sekali, pendapat yang terakhir daripada Siddiq Fudail, beliau menyatakan kesan kemunculan Islam terhadap tamadun Melayu. Kemunculan Islam telah mengubah dan melahirkan masyarakat Melayu yang telah berjaya membangunkan tamadun Melayu berlandaskan ajaran Islam. Jadi pembinaan tamadun ini telah menjadi antara salah satu sumbangan terbesar Islam kepada sejarah dan juga kepada tamadun Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Maisarah binti Zulkarnain, nombor matrik 1212421. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya, iaitu saya akan menyentuh berkenaan metodologi kajian. Kaedah kajian yang telah kami lakukan adalah kaedah kajian yang berbentuk kuantitatif dan kami telah menggunakan instrumen borang soalan selidik. Borang soalan selidik tersebut telah kami edarkan kepada pelajar tahun 1 Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah di Universiti Sains Islam Malaysia. Borang soalan selidik tersebut telah kami bahagikan kepada dua bahagian. Pada bahagian pertama adalah untuk kami mengkaji pemahaman pelajar akan kesan pengaruh Islam terhadap adat Melayu. Dan pada bahagian yang kedua adalah untuk kami mengkaji pemahaman pelajar terhadap perubahan yang berlaku disebabkan oleh ajaran Islam terhadap adat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Nuzulaika Batis binti Tuan Sabawi, nombor matrik 1212423. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan melalui instrumen borang soal selidik, jumlah responden terkumpul
ialah seramai 17 orang dan analisis dapatan kajian ini terbagi kepada dua bahagian. Saya akan membentangkan bahagian satu. Okey, berdasarkan graf pada slide, kita dapat lihat untuk soalan nombor 1, kesemua responden bersetuju bahawa Islam telah meninggalkan kesan dan pengaruh yang kuat dalam adat dan kebudayaan Melayu. Seterusnya, untuk soalan nombor 2, seramai 15 responden mempercayai bahawa perubahan kepercayaan merupakan faktor kepada perubahan dan adat Melayu, manakala 2 responden lagi tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Seterusnya, untuk soalan nombor 3, seramai 13 responden bersetuju bahawa masih wujud adat Melayu yang dipengaruhi unsur selain Islam seperti pengaruh Buddha dan animisme yang masih kekal diamalkan masyarakat Melayu sehingga hari ini, manakala 4 responden lagi tidak bersetuju. Okey, untuk soalan nombor 4, semua responden bersetuju bahawa ajaran Islam telah menjadi sebahagian daripada adat Melayu. Okey, untuk soalan nombor 5 pula, semua responden bersetuju bahawa pengaruh Islam akan terus wujud dalam adat Melayu. Berdasarkan dapatan kajian bahagian satu ini, jelas dilihat bahawa responden mengetahui bahawa Islam telah meninggalkan kesan dan pengaruh yang kuat terhadap adat Melayu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Erin Emilia Natasha binti Muhammad Syarul Nizam, nombor metrik 1212420. Sekarang saya akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian bahagian 2 borang soal selidik. Untuk pengetahuan semua, bahagian 2 bagi borang soal selidik terdiri daripada 4 soalan objektif dan 1 soalan subjektif. Berdasarkan soalan objektif yang pertama, menunjukkan bahawa 15 orang responden bersetuju bahawa adat Melayu telah diubah unsur dan amalannya selari dengan ajaran Islam, manakala 2 lagi responden tidak bersetuju. Seterusnya, berdasarkan soalan objektif yang kedua, menunjukkan 16 responden berpendapat bahawa unsur Islam di dalam adat Melayu diterima baik oleh masyarakat Melayu, manakala 1 lagi responden tidak bersetuju. Kemudian, berdasarkan soalan objektif yang ketiga, menunjukkan 14 responden masih mempunyai pada diri ataupun keluarga atau masyarakat sekeliling mereka yang masih mengamalkan adat yang mempunyai unsur Buddha dan animisme, manakala 3 lagi responden berpendapat sebaliknya. Berdasarkan soalan objektif yang keempat, menunjukkan 15 responden berpendapat bahawa ajaran Islam itu sesuai dijadikan dan dianggap sebahagian daripada adat Melayu, manakala 2 lagi responden tidak bersetuju. Akhir sekali, merupakan soalan subjektif berkaitan pengetahuan responden mengenai adat Melayu yang mengandungi pengaruh Islam. Respon tertinggi merupakan adat perkahwinan iaitu seramai 5 orang responden. Selain dari itu, merupakan respon individual yang dapat dilihat di cartapai berikut. Berdasarkan soalan subjektif yang diajukan, jelas menunjukkan bahawa majoriti responden tahu mengenai adat-adat tersebut. Berdasarkan dapatan kajian bahagian 2 daripada borang soal selidik, jelaslah bahawa responden sedar bahawa Islam telah mengubah struktur adat Melayu agar ia selari dengan ajaran Islam. Seterusnya, menunjukkan bahawa responden mengetahui dan memahami akan perubahan yang berlaku disebabkan oleh ajaran Islam terhadap adat Melayu. Oleh itu, berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, kedua-dua objektif kajian ini iaitu yang pertama, mengkaji pengetahuan responden mengenai kesan pengaruh Islam terhadap adat Melayu, dan yang kedua, mengkaji pemahaman responden terhadap perubahan yang disebabkan oleh ajaran Islam terhadap adat Melayu telah pun tercapai. Justru itu, ia juga telah menjawab kedua-dua permasalahan kajian iaitu kesan pengaruh Islam terhadap adat Melayu dan perubahan yang telah berlaku akibat penerapan ajaran Islam terhadap adat Melayu. Sekian daripada saya, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada hari ini adalah adat Melayu perlulah sentiasa diangkat dan ia amat penting bagi mengekalkan nilai identiti masyarakat Melayu itu sendiri. Nilai adat bermula dengan animisme, dinamisme dan pengaruh Hindu-Buddha. Kemudian Islam datang secara berperingkat bagi mengubah fahaman nilai tersebut. Jadi, perlulah kita sebagai masyarakat Melayu sentiasa menghargai perubahan-perubahan yang berlaku terhadap adat-adat tersebut. Bab kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Kami berharap agar masyarakat Melayu sentiasa berusaha untuk memupuk rasa cinta terhadap bangsa dan negara terutamanya. Dan kami juga berharap agar masyarakat Melayu sentiasa peka terhadap perubahan-perubahan yang berlaku seiring dengan pergerakan zaman. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.